jalan terang, hingga mudahnya caramu membuka pintu hati aku. Kau bukakan semua nyata. Jangan pernah pergi. Assalamualaikum. Nama saya Azhar bin Ahmad, asal Sanakan Sabah, berumur 22 tahun. Suku kaum etnik saya Suluk, Brunei, beragama Islam. Asal-usul etnik Suluk ini agak samar, cuma mengikut fakta yang saya belajar, Suluk merupakan salah satu daripada penduduk asal di Sabah, kerana Sabah merupakan tanah milik Filipin ataupun dikenali sebagai zaman Kesultanan Sulu. So dari situ kita sedia maklum yang Suluk dah lama menetap di Sabah. Namun disebabkan Sabah merupakan negeri kedua yang terbesar di Malaysia, setiap negeri, setiap daerah memainkan peranan yang lain, di mana warga Suluk ni ada berbeza pemakaian, makanan dan juga tarian dan sebagainya. Sejarah Suluk ini antara yang tokoh yang dikenali di Sabah adalah Paduka Mat Saleh dan juga Tun Mustafa Harun. Paduka Mat Saleh dikenali sebagai hero Sabah kerana dia memperjuangkan untuk membebaskan Sabah daripada penjajah. Manakala Tun Mustafa, beliau merupakan salah satu founder of Sabah, dan beliau juga salah satu orang yang terlibat dalam pembinaan UiTM pertama di Sabah, di Sembulan specifically. Selain dari itu, Suluk ramai di Ladatu, Tawau dan Sanakan. Contohnya Sanakan dan Ladatu merupakan bahasa dari Suluk sendiri, di mana Sanakan dalam bahasa Suluk bermaksud tanah gadai dan Ladatu merupakan persinggahan Datuk. Okey, seterusnya pakaian tradisional Suluk. So, lelaki dan perempuan memang ada pakaian tradisi dia. Lelaki dan perempuan ni pakaian dia orang boleh saya katakan hampir sama dengan pakaian orang Melayu. Contoh pakaian lelaki kami panggil baju lapi, sebab dia ni baju ni dia diperbuat daripada emas dan perak. So selalunya lelaki pakai pakaian ni ketika ada acara yang istimewa ataupun ketika dia nak pergi berperang, mengikut apa yang saya dapat lah. Dan baju ni dia tak panjang macam baju Melayu, dia baju sepertiga. Dan untuk seluar pula, dia ada dua jenis, seluar sawal dan juga seluar berino. Seluar sawal ini dia seluar jenis longgar, manakala seluar berino dia adalah seluar ketat. Dan untuk perempuan pula, perempuan ada pakaian
baju sablai. Dia merupakan pakaian nampak macam batik, nampak macam baju kebaya, tapi sebenarnya bukan kebaya. Dan satu lagi baju harian diorang ialah baju samra. Dia ni diperbuat daripada kain kapas dan selalunya dihias dengan bunga-bunga. Ianya juga lembut sebab dia merupakan pakaian harian kaum suluk di Sabah. Seterusnya, adat perkahwinan suku kaum suluk dalam kebudayaan kami dah menjadi perkara kebiasaan, di mana adat dan tata susila itu diamalkan, dan kemungkinan juga masih ada suku kaum kami yang masih mengamalkan adat dan tata susila perkahwinan ini. Contohnya menjadi contohnya sukat ungsut, di mana ini adalah pihak wanita meminta mas kahwin daripada si lelaki bergantung kepada status mereka, di mana mereka boleh kenakan sejumlah yang mereka inginkan, contohnya untuk wang hantaran, jumlah sapi atau kerbau, dan sesetengahnya ada minta rokok sigar atau dia rokok tembakau. Dan untuk kes yang istimewa adalah pengantaran mahligai, di mana mahligai ini bagi kami ialah sebuah rumah kecil yang dihias dengan makanan tradisi dan kuih-muih. Tetapi selalunya perempuan yang dah khatam Al-Quran sahaja dibenarkan untuk meminta mahligai ini, dan ianya juga masih bergantung kepada persetujuan kedua-dua pihak. Dan terdapat juga beberapa peringkat dalam perkahwinan suku kaum suluk, tapi berdasarkan agama rasmi kami ialah Islam, maka adat yang ini telah kami tinggalkan kerana lebih menghormati kepada kepercayaan agama. Okey, akhir sekali makanan tradisi suku kaum suluk. Setahu saya ada dua makanan tradisi kami, iaitu tiura hitam ataupun sup daging hitam, dan satu lagi latok. Sup daging hitam ni seperti yang kita dengar sedia maklum, dia sup, cuma dagingnya dicincang terlebih dahulu dan diledakkan dengan perenca. Manakala latok pula, dia adalah sejenis makanan laut, dan dia cuma perlu direbus dan ditambah rempah seperti limau atau ajinomoto, dan dah boleh dimakan. Ikut kepercayaan kami, latok ni kira baik untuk orang yang ada gastrik. So, makanan kami lebih pada kesihatan, di mana sup daging dia bagi protein untuk badan, dan manakala untuk latok ini dia untuk orang yang gastrik lah. Okay, kesimpulannya suku kaum suluk ini memang terdapat banyak lagi keistimewaan mereka. Cuma sebabkan saya sendiri belum belajar habis pasal suku kaum saya sendiri, maka saya pun tak berapa fasih sangat pasal suku kaum. Cuma di Sabah dia lebih kurang 32 suku kaum yang ada, di mana penggunaan bahasa pun ada lebih dari 50. Jadi
Memandangkan saya lagi seorang yang berdarah campur suluk Brunei dan Cina, kira tanggungjawab saya jugalah untuk mempelajari lebih pasal budaya dan etnik bangsa sendiri. Untuk lebih pengetahuan pasal kaum suluk, saya lebih mencadangkan untuk saudara dan saudari untuk refer ataupun mencari sumber di laman web Sabah yang bersesuaian, sebab banyak website ataupun blog memberi maklumat palsu ataupun maklumat yang samar tentang suku kaum di Sabah ini. Sekian, terima kasih.